Bangkitlah bangsaku, bangkitlah cintaku. Suasana pemandangan di tepi pantai yang tenang dan indah. Kelihatan seorang lelaki berserban berjubah sedang tahiyat akhir, kemudian memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang dua orang lelaki menghampiri. Apa yang Tuan Hamba sedang lakukan ini? Ya, Tuan Hamba bukan dari negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya. Saya memang datang dari negeri yang jauh. Sebentar tadi, saya sedang solat. Solat? Apa itu? Kami tidak mengerti. Solat itu, kita menyembah Tuhan yang Esa, iaitu Allah. Allah? Begitulah bermulanya Islam dikenali di bumi tanah Melayu. Melalui pedagang-pedagang Arab yang juga datang sebagai pendakwah. Mereka menunjuk contoh akhlak yang terpuji, bersilaturahim dan menghormati budaya hidup masyarakat tempatan. Sejarah takkan mungkin lenyap, biarpun diubah. Kebenaran pasti terungkap. Alam Melayu asalnya adalah dari gugusan kepulauan yang kecil, juga kenali dengan nama Nusantara. Bangsanya yang berpekerti tinggi, sopan dan santun, memiliki adat budaya yang luhur. Buminya yang subur, indah dan permai, kaya dengan khazanah alam yang pelbagai. Syekh Ahmad Al-Fatani, seorang ulama ketika itu pernah menyatakan, Melayu adalah kelompok atau segolongan besar manusia. Negeri-negeri mereka adalah sesubur-subur negeri di dunia. Islam datang ke tanah Melayu pada abad ke-7 hingga abad ke-8. Melalui pedagang-pedagang Arab, Islam mula bertapak di dua tempat, iaitu Kerajaan Kedah Tua dan Perlang. Kini dikenali sebagai Aceh Utara. Antara pedagang yang datang itu adalah Said Ali Muhammad bin Ja'far As-Siddiq, Ahlul Bait dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin tersohor tanah Melayu, semakin ramailah pedagang dan pendakwah Arab datang ke tanah Melayu. Antaranya kedatangan Maulana Said Abdul Aziz ke Melaka dan juga Kerajaan Kedah Tua. Abad ke-8 dan 9, berlaku gelombang besar pasakan jiwa tauhid di Nusantara apabila rombongan ulama seramai 13 orang dihantar oleh Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan. Mereka dipimpin oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Di era kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad pula, kebanyakan Ahlul Bait yang datang ketika itu juga adalah dari keluarga Al-Hasani dari Maghribi dan Persia. Dengan kehadiran mereka inilah, maka terbentuknya kerajaan Islam Ahlul Bait di Perlang, Pasai, Aceh dan Melaka. Fasa gelombang kejayaan Islam ke tanah Melayu pula dipelopori oleh ulama dan pedagang Ahlul Bait dari keluarga Al-Husaini yang kebanyakannya membentuk kerajaan di tanah Jawa. Maka bermulalah era kedatangan dan peranan Wali Songo dalam menanamkan jiwa tauhid pada masyarakat di tanah Jawa sekaligus melemahkan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat ketika itu pada agama Hindu dan Buddha. Melaka, antara negeri yang paling tersohor di tanah Melayu, merupakan pusat perdagangan dunia ketika zaman pemerintahan Kerajaan Osmaniyah. Pimpinan kerajaan Islam semakin kukuh dengan kedatangan para habaib di Pulau Besar, yakni Said Ismail bin Said Ibnu Jabar. Juga digelar Sultanul Arifin yang menjadikan Pulau Besar sebagai pusat perkembangan dakwah di tanah Melayu.
Ditambah pula kemasyhuran kehandalan panglimanya, Hang Tuah, yang sering menjadi sebutan ketika itu. Semakin teguhlah Islam menjadi pegangan akidah bangsa Melayu. Melayu dan Islam takkan dapat dipisahkan. Setiap bangsa Melayu pasti Islamlah agamanya. Islam menjadikan bangsa Melayu lebih kuat, dipercayai dan dihormati. Semakin berkembang dan membangunlah bangsa Melayu ditambah keyakinan dan keimanan yang teguh pada Allah dan Rasul dalam kehidupan seharian. Setiap yang terpilih, yang istimewa, pasti akan dicemburui. Maka bangsa Melayu dan tanah Melayu tidak terkecuali. Musuh tidak pernah berdiam diri dan takkan pernah berhenti. Mereka datang menjajah, mengambil semau-maunya khazanah bumi tanah Melayu, menjarah hasil bumi tanah Melayu, merosakkan adat budaya bangsa Melayu. Yang paling utama, mereka berusaha mengikis keyakinan, keimanan dan mengubah kiblat orang Melayu pada Islam. Biarpun sekian lama pelbagai usaha dilakukan, malah ada yang telah pun terkorban, namun jiwa-jiwa yang masih kental imannya dalam akidah Islam tetap bertahan, membara bagaikan api dalam serkam. Sejarah kini berulang lagi. Mereka para pendakwah, para Ahlul Bait berkunjung lagi di bumi bertuah ini, menyapa hati-hati bangsa Melayu yang sedang layu, menyinari jalan-jalan yang suram dengan cahaya ilahi, melunakkan kembali jiwa rohani yang hampir mati. Ayo, bangkitlah bangsaku! Pasakkan kembali cinta yang satu dalam jiwamu. Bersama-sama jasad dan rohmu bersatu, hidup dalam kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo, bangkitlah bangsaku! Bangkitlah cintaku! Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد